الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita sekali lagi terpilih sebagai orang-orang yang memakmurkan rumah Allah di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, di suasana yang terbaik. Moga-moga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa mendapat hidayah istiqamah dan hidayah taufik, iaitu kita sentiasa menepati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada Bilal yang bertugas, Siak yang bertugas, Imam yang bertugas, tak lupa kepada pengurusi masjid serta AJK, muslimin muslimat, tuan-tuan guru dan puan-puan guru yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah jumpa lagi pada pagi ini. Malam tadi tak sempat tidur, hajat-hajatnya nak batalkan kuliah pada pagi ini. Hajar je lah. Tapi sebab hati dah mula sayang di tempat ini, hati dah mula rasa seronok di tempat ini, abai kan mengantuk tu untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan tak lama, paling banyak 40 minit, biasa setengah jam. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit mengulangi tentang Muharram ataupun tahun Ma'al Hijrah yang kita dengar dan kita baca serta kita amati peristiwa hijrah yang sebagaimana telah diterangkan oleh para ilmuwan kita, ustaz kita, guru kita, penceramah kita. Cuma pada pagi ini, 2 minit ini, untuk saya mengambil ataupun berkongsi 3 poin penting yang perlu ada pada mukmin dan muslim untuk membuka lembaran baru, kerana tahun hijrah merupakan tahun yang terbaik. Sebagaimana kata at-tabi'in yang bernama Al-Hasanul Basri yang sezaman dengan Rabi'atul Adawiyah, katanya betapa indahnya umat Islam kerana Allah memberi peluang kepada umat Islam pada permulaan tahun barunya dimulakan dengan bulan Muharram. Muharram merupakan bulan yang paling mulia selepas Ramadan. Maka bulan ini kita nak buka lembaran baru. Apakah poin penting yang dapat diambil daripada Ma'al Hijrah ini? Sikit sangat-sangat nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, at-tadhiyah, perlu ada pengorbanan. Bermacam-macam pengorbanan yang perlu dilakukan oleh Muslim untuk membentuk diri menjadi yang lebih mantap keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla,
kemantapan dalam amalannya dan segala kehidupannya. Perlu ada pengorbanan, sebagaimana Rasulullah menunjukkan kepada kita pengorbanan yang besar. Apa dia? Cintanya kepada Mekah tak mampu dibandingkan dengan cinta di tempat lain. Tetapi pengorbanan untuk mengembangkan Islam, maka sanggup Rasulullah mengembangkan ataupun meninggalkan Makkah ke tempat yang lain, Al-Madinatul Munawwarah. Pengorbanan yang besar sampai Nabi tengok ke Mekah, wahai Mekah, kamu merupakan bumi yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Namun disebabkan aku dikeluarkan oleh Quraisy, maka aku keluar. Andai tidak, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Mafhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna mukmin perlu ada pengorbanan, perlu melakukan pengorbanan untuk yang lebih baik. Yang keduanya, mukmin perlu ada at-tawakkul wal yakin 'ala Allah ataupun ila Allah. Perlu berserah diri sebulat mungkin kepada Allah setelah usaha yang mantap, itu tawakal, dan yakin dengan janji Allah. Orang yang melakukan perkara baik akan diberikan oleh Allah kebaikan juga, insya-Allah. Andai tidak di dunia, maka di hari akhirat. Kita perlu yakin dengan apa yang kita buat. Yang ketiganya ialah as-sabru wat tamkin, iaitu perlu ada sifat sabar dalam menjalani ataupun menghadapi kehidupan ataupun apa-apa. Perlu bersabar sebagaimana Nabi-Nabi bersabar, maka kita juga perlu bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saya ajak diri saya dan ajak tuan-tuan dan puan-puan semua agar sentiasa menjadi mukmin yang ingin kepada yang terbaik dalam hidup dia. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk kita yang kita santai-santai pada pagi ini. Saya kalau pagi saya tersantailah, santai. Tajuk yang nak dibaca pada pagi ini ialah Babul Waswasati. Bab pada menyatakan waswas atau bisikan atau hasutan. Bincang pasal hasutan. Apa disebut oleh pengarang kita? Kitab Syarhu Mishkatil Masabih. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin. Katanya, waswasah atau waswas dari segi bahasa bermakna lintasan hati atau suara yang halus atau tersembunyi. Etimologi ataupun lughahnya, bahasanya itu sebut tentang waswas, ada suara hati, ada lintasan hati, dan ada mungkin yang tersembunyi dan sebagainya. Jika dipandang dari sudut bahasa, waswas merangkumi yang baik dan buruk dari segi bahasa. Tetapi dari segi istilah syarak, yakni istilah Islam, waswas bermaksud lintasan yang buruk atau keji di dalam hati, atau lintasan yang buruk di dalam hati melalui sesuatu sebab yang berpunca daripada syaitan. Sebut juga syaitan, mana ada kesan juga syaitan dalam diri kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, syaitan ada laluan masuk ke dalam hati kita. Ada laluan rupanya, ada terowong rupanya, ada jalan rupanya. Apakah jalan itu? Jalan itu ialah nafsu. Nafsu merupakan lorong ataupun jalan yang membolehkan syaitan masuk. Maka nafsu perlu dikawal. Sebelum dapat dikawal, nafsu perlu diketahui
dan dipelajari. Anda tak tahu, mana mungkin mampu tutup. Anda orang yang tak pernah bawa kereta, macam mana nak pecut terus? Tak boleh, maknanya belajar dulu kereta manualnya, baru tahu, oh tekan ini laju, tekan ini tak laju, tekan ini macam ni. Baik, sebagai mengulangi ilmu tuan-tuan dan puan-puan, maklumat yang dah belajar tentang nafsu. Nafsu ni mengikut bahasa ataupun lisanul Arab, an-nafsu al-jismul latif, jisim yang terlalu halus, yang terlalu nipis, kecil sangat-sangat dia tu. Allah ciptakan nafsu untuk meneruskan kehidupan manusia. Nafsu Allah sengaja buat untuk manusia terus hidup. Tak ada nafsu, tak mampu hidup. Maka timbullah nafsu makan, nafsu minum, nafsu membiak dan sebagainya. Itu. Tetapi nafsu perlu dikawal. Pagi ini kita nak kenal pasti berapakah nafsu ataupun jenis nafsu yang telah digariskan oleh ulama, yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita setakat mana? Kita nafsu mana? Nafsu pertama ke, kedua ke, ketiga ke? Baik, ulama telah menyebut nafsu ada 7 peringkat. Pertama namanya nafsu ammaratun bisu. Nama dia pun ammaratun bisu. Ada orang sebut nafsu ammarah, boleh, tapi dia kurang tepat. Apa tepat ustaz? Nafsun ammaratun bisu. Habis tu boleh nama dia. Nama apa ustaz? Muhammad Khairi. Terus. Gitu kan. Ammarah bisu maknanya nafsu yang benar-benar dan bersungguh-sungguh menyuruh tuannya melakukan perkara-perkara yang baik. Maka orang itu sepenuh hidupnya perkara-perkara buruk. Dia suruh tuannya melakukan perkara-perkara buruk. Maka tuannya ini merupakan orang yang banyak melakukan perkara-perkara buruk. Orang itu merupakan orang yang nafsunya, jiwanya ammaratun bisu. Maka perlu dipulih. Apa cara pemulihannya? Antara ulama sebut ialah banyakkan baca Al-Quran dan perbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab zikir dapat melembutkan hati ataupun jiwa yang keras. Zikir apa-apa yang ajar Rasulullah SAW dan juga zikir terbesar tetap bukanlah Al-Quranul Karim. Kena banyak baca Al-Quranul Karim. Itu yang paling keras sangat-sangat. Nafsu yang tingkat kedua, nafsu yang disebut sebagai nafsun lawamatun. Nafsu yang suka mencela diri sendiri. Sama ada orang itu buat baik ataupun buruk, dia cela. Andai ada seseorang, bila dia buat baik, contoh solat berjemaah di masjid, contohnya dia solat datang lintasan, itulah rugi solat pagi ni. Kenapa? Lama ada kuliah, rugi, tak sempat nak ngopi dengan kawan-kawan, rugi kamu. Itu nafsu lawamah. Ataupun dia buat jahat, nafsu kata, cuba tengok, rugi kamu buat jahat. Kalau buat baik kan bagus. Nafsu lawamah, nafsu kedua yang keliru, yang tak mampu nak teruskan kepada kebaikan. Dia duduk tengah. Dia kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Jadi orang-orang yang macam itu nafsunya lawamatun. Maka apakah cara dan pendekatan Islam? Imamuna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali, dia kata orang yang macam ni jiwa dia, macam ni nafsu dia, kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat tak baik, maka dia perlu ada beberapa perkara.
Yang pertama, dia perlu memiliki ataupun perlu ada seorang guru yang mursyid. Guru mursyid. Zaman sekarang guru mursyid nak kata susah cari, ada. Tapi kadang kita cari tak jumpa yang benar-benar mursyid. Kan? Jangan ingat yang pakai jubah, yang pakai ini dia terus mursyid. No, tidak. Nak tengok dulu, perhati dulu. Lepas tu ustaz, apakah dia punya SOP ataupun KPI mursyid? Nak tahu juga ustaz. Mudah-mudahnya ialah orang itu dia dapat mengamalkan apa yang dia ada. Tak apa dah. Dia ada banyak ilmu, dapat amalkan. Tu boleh dah tu mursyid lah. Tapi payah tuan-tuan. Kadang-kadang terjebak kepada yang lain. Nak cari mursyid, tiba-tiba jadi yang lain. Tengok sekarang kan, macam-macam import daripada luar. Agama apa? Hadi minallah kan. Pegang isteri orang, suami pun relax je. Sebab tak jadi pengikut, tak apa, dipegang, dipeluk pun ada. Wal'iyadu billah, ma'adallah. Katanya di KL banyak. Maka itu bukan mursyid, walaupun jubah dia tebal dan sebagainya. Tak tengok betul-betul. Baik, saya suka membawa antara guru mursyid yang boleh saya sebut di sini ialah guru mursyid juga dia memberi makna kepada tempat-tempat yang boleh memberikan kebaikan kepada kita. Contoh masjid. Maka masjid ni ramai yang baik. Suasana ini merupakan suasana yang menggambarkan guru mursyid. Ada jumpa guru mursyid sungguh-sungguh, silakan cari yang mursyid. Yang kedua, ibu bapa. Kalau anak-anak, ibu bapa perlu ada. Kalau kita anak ibu bapa, perlu ibu bapa juga. Penting ibu bapa. Anak tak ada, tak apalah, cari guru mursyid. Yang ketiganya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, perlu persekitaran yang baik. Perlu persekitaran yang baik. Panjang payah bahasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bukan nak puji, bukan nak angkat tempat tuan-tuan, tapi saya dari luar bila ada kuliah solatiyah, saya menggambarkan sesuatu yang baik. First time datang dulu sini ceramah, saya rasa tempat ini cukup indah, tempat ini cukup baik. Beruntung orang-orang yang berada di sekeliling masjid solatiyah ni, beruntunglah. Kalau boleh jangan dah pindah-pindah. Kalau boleh kan, sebab suasana tak tahulah sebenarnya macam mana, tapi suasana yang dirasai oleh saya yang daripada luar datang sini indah, damainya hati saya. Allahumma ya. Kita banyak kuliah, pergi-pergi kan, tempat lain pun okey juga. Tapi tempat ini damainya hati saya. Rasa harmoninya jiwa saya. Kenapa ni? Mungkin tuan-tuan merupakan orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sono pijak masuk apa? Saya beritahu kawan, solatiyah ni ada sesuatu yang orang lain tak ada. Panjang pula ustaz ni. Nak bodek kami kan? Tak bodek. Nak beritahu ialah orang yang ada sekeliling masjid ini jangan lepaskan peluang untuk bersama, untuk memakmurkan rumah Allah bersama-sama dengan orang yang datang ni. Tolonglah, tolonglah. Tinggal ambil peluang, indah, damai. 3. Yang keempat ialah mendengar daripada kalam musuh sifat-sifat buruk kita. Kita dengar apa musuh kita kata kat kita. Apa orang yang tak suka kat kita kata pada kita. Kenapa? Sebab musuh ni dia akan beritahu apa yang kita ada. Buruk-buruk tu kan.
Mungkin ada yang ditambah-tambah. Ya juga. Tapi tengok, mungkin ada betulnya juga. Tak semua separuh. Tengok, oh, Ustaz Khairi ni dia ada kekurangan ceramah dia. Kenapa? Apa tu? Kita oh iya ke? Ustaz Khairi bila ceramah kami jarang faham. Kami tak faham. Oh kan? Oh iya ke? Saya kena ubahlah. Contoh gitu dah. Dia empat perkara yang boleh kita baiki jiwa yang berada pada peringkat kedua, lawamah. Lupa. Satu lagi dah. Apa dia? Sahabat yang baik. 5 semua. Sahabat yang benar-benar baik. Dia boleh bantu kita untuk pulihkan jiwa kita, nafsu kita yang berada pada tahap kedua, kerahnya, iaitu nafsu lawamah. Nafsu ketiga, nafsu mulhamah, nafsu yang memberikan banyak perkara-perkara baik. Yang tadi 50-50, yang dah 70% dah. Artinya dah jinak dah sikit. Dia suruh benda-benda baik saja. Itukah kita? Alhamdulillah. Banyak benda baik dia suruh. Hak baik ni jangan-jangan benar dia suruh. Maknanya kita berada pada nafsu ketiga, iaitu nafsu mulhamah, yang diilhamkan oleh Allah suruh buat benda baik. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Ni tenang. Kita dah sebut mutmainnah. Mutmainnah ni yang tenang, yang hebat. Macam tu dah ni. Semakin cantik. Ini jiwa-jiwa mukmin yang tenang. Tak nak syarah panjang. Yang kelima, radiyah. Nafsun radiyah. Nafsu yang redha dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah cerita. Yang keenam, nafsun mardiyah. Nafsun mardiyah. Nafsu yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah dah redha dah nafsu ini. Kerana nafsu ini telah melakukan banyak perkara-perkara baik dan berusaha untuk mencari redha Allah. Yang ketujuh, namanya nafsun kamilatun. Nafsun kamilah. Nafsu yang sempurna. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sengaja bawa kategori ini untuk kita kenal pasti di mana kita. Amarah bisukkah, lawamahkah, mulhamahkah, mutmainnahkah, radiyahkah, mardiyahkah, atau kamilah. Tengok pada diri sendiri. Maka nafsu itu dapat kita kawal insya-Allah. Syaitan guna nafsu ni untuk membisikkan. Maka sekat. Tahu cara sekat macam mana, kenal jiwa kita macam mana. Sambung. Ilham pula ialah lintasan di dalam hati terhadap perkara yang baik dan terpuji. Ilham namanya. Lawan was-was, ilham. Ilham dia suruh kita buat benda baik dan terpuji. Kalau yang jahat tu was-was. Contoh ada kata saya datang malam tadi tidur-tidur adalah suara hati datang. Kan kata macam mana? Pagi ni tak payahlah datang ke surau, ke masjid, kat rumah ajalah, kan. Saya rasa itu ilham, Ustaz. Itu bukan ilham, itu was-was. Al-Quran menggunakan beberapa perkataan yang memberikan makna was-was. Antaranya kalimah was-wasah. Was-wasah ni dia pertama was-wasah. Firman Allah Azza wa Jalla, fawaswasa lahumas syaitan. Apa artinya? Setelah itu maka syaitan membisikkan kepada mereka berdua. Syaitan lagi. Hebat tak syaitan? Kita kena akui syaitan ni hebat dari sudut kerja dia. Kenapa kerja dia hebat? Kerana dia setia dan istiqamah untuk menyesatkan manusia. Tak pernah meninggalkan manusia tanpa dihasut ataupun tanpa diuji. Allahu Rabbi. Macam Ustaz, cerita sikit. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syaitan dekat dengan kita ni. Kita. Syaitan akan lari sejauh mungkin, secepat mungkin apabila azan dilaungkan oleh muazzin. Jadi bila azan laungkan, dia akan lari sejauh mungkin, selaju mungkin
Oh, syaitan takut ke azan ni takut sungguh-sungguh. Tapi bila muadzin dah sebut la ilaha illallah, habis kan? Terus datang, berdesuk datang balik. Datang terus. Dia tak nak kosong tu datang. Dia tengok di mana ruang untuk dia godok kita. Masuk tang ini, tang itu, tang ini. Bangun muadzin nak iqamat. Bila iqamat Allah, lari lagi. Oi, sanggup sejauh mungkin. Bila dah habis iqamat, datang terus. Syaitan punya perangai istiqamah dia, orang jahat ni datang. Dan kalau kita solat, dia tunggu. Kok mana nak masuk ni? Tang mana nak masuk ni? Maka andai kita tidak buat sesuatu, mungkin dia masuk. Saya ulang balik, syaitan yang jaga solat, yang ni tugasnya untuk menimbulkan was-was seseorang dalam solat. Nama syaitan itu ialah Khanzab. Ini orang jenis syaitan yang memang tugas dia lalaikan orang solat, lalaikan mereka masuk. Jadi ustaz, apakah caranya? Nanti kita cuba beritahu. Sabar sikit, 2 minit. Firman Allah Azza wa Jalla lagi, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada Adam AS dengan berkata, wahai Adam. Nama Adam ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia merupakan kalimatu ajm, kalimat bukan bahasa Arab, ghair munawwan, tak boleh dibaca dengan tanwin. Kalau dibaca dengan Adamun, salah. Adamu saja. Jadi Adam ni bukan bahasa Arab, tapi jadi bahasa Arab bila orang Arab sebut. Lepas tu timbulkan Adam dan sebagainya. Itu bahasa Suryani atau bahasa awal lagi kan, ataupun Aram. Apa makna Adam? Adam min kalimati adim, tanah. Adam ni tanah ya, jadi maknanya wahai tanah katanya. Adam, boleh faham kita ni tanah aja Ada macam-macam tu tuan-tuan yang putih, saya yang kelabu wasap sikit ni kan, semua tanah tu kan. Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap? Syaitan, iblis, dia hasut Adam AS. Nak tak kalau kamu ni hidup lama dan tu kuasa kamu ni lama? Nak tak? Okay. Itu antaranya banyak hasutan yang dibuat oleh syaitan. Kita berhenti pukul 7. Yang tu betul kan? 7 betul kan? Betul kan? Pukul apa sekarang? Jam mana betul ni? Tengok ni. 7-6 minit sekarang. Okey, tak apa. Itu 4 minit cepat dah. Baik. Kita akan lama, insya-Allah tak akan lama. Sambung lagi sikit je. Tuan-tuan sekalian, bilakah ataupun apakah cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada khanzab? Benar kan? Khanzab, nak solat tak nak gangguan khanzab. Pertama, ini memang terbaiklah. Yang pertama tuan-tuan, sebelum solat baca surah An-Nas. Ini merupakan surah yang utama. Bacalah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai habis kan? Okey. Kenapa tu? Sebab dalam An-Nas ada perkataan min syarril waswasil khannas. Maknanya ialah daripada kejahatan bisikan syaitan yang tenggelam timbul. Khannas maknanya tenggelam timbul. Artinya kuat lemah.
Ada masa dia kuat, ada masa dia lemah. Tu khannas. Artinya andai jiwa kita, nafsu kita tadi tak kuat, dia jadi kuat. Andai nafsu kita, kalau iman kita tak kuat, dia akan kuat. Iman kita kuat, dia akan lemah. Terjemahan mufassir moden Al-Khannas, dia kata bergulung ibarat spora. Spora kan, kuman lah mudah-mudahnya. Kalau dia kena zikir sikit, kena racun sikit, dia akan membulat. Artinya dia tak melindungi diri dia tak keluar. Al-Khannas dalam darah, tak keluar, cuma dia membentuk spora, dia diam saja. Kita kena banyak tu, kena banyak baca Quran, kena banyak zikir, kena banyak buat baik agar dia sentiasa jadi spora. Gitu kan. Ataupun tenggelam dia tadi tu. Itu antara kenapa ulama ataupun Rasulullah sendiri suruh baca surah ini nak solat. Okey, yang kedua, baca surah apa, baca ayat apa. Saya sentiasa dengar tuan-tuan baca ayat ni. Yang tepi saya baca ayat ini kan. Apa ayat dia? Iaitu tuan-tuan dicatat surah Al-Mu'minun ayat 97 98. Surah Al-Mu'minun 98. Bunyi macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun. Ramai saya dengar makmum baca ayat ni, kata ramai tahu, ramai belajar. Itu bila nak kuliah, saya fikir apa yang saya nak beri kepada tuan-tuan semua. Sedangkan tuan-tuan dah pandai, dah alim, dah tahu. Kadang-kadang malu tu. Saya malu lah. Nak cakap macam ni, Ustaz, benda tu dah Ustaz. Allah Rabbi kan. Tu saya kata, saya tak mengajar. Saya hanya mengulangi ilmu yang Tuan dah ada. Tak mengajar, sebab Tuan dah tahu semua. Apa makna ayat ini? Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Yang ketiga, baca apa? Bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min khanzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min khanzab. Maka barulah usalli, Allah Akbar kan. Itu kita panggil pendekatan para musalli, para wali-wali Allah, para alim ulama, para orang yang bersolat. Dia buat agar hatinya tenang, tak dikelirukan oleh iblis semasa solat. Yang seterusnya, last ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ulama sebut, andai kita terlara dalam solat, maka bacalah astaghfirullahalazim atau auzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahalazim. Baca dalam hati ataupun baca perlahan-lahan. Baca dalam hati. Tak apa ni, sebab ni ayat juga kan. Baca dalam hati. Astaghfirullahalazim. Kalau lara kan. Satu hal okey, maka tuan-tuan, itu antara perkongsian ringkas pada pagi ini. Tak nak panjang ya, tuan-tuan nak sarapan, nak jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tak perlu banyak. Yang pentingnya ialah kita beri benda yang dapat diamalkan dan mudah saja untuk pagi-pagi ini. Maka rumusan pada pagi ini ialah yang pertamanya, kena ada pengorbanan untuk jadi baik. Yang kedua, kena ada keyakinan Allah mampu ubah kita. Yang ketiga, perlu bersabar di mana jua.
Yang ketiga, yang keempat, banyakkan berzikir. Maka pada pagi ini mengulangi zikir yang saya beri bulan lepas. Datang masjid, baca zikir ni. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhihabihi ila al-masjid li salat subhi. Doa Nabi ketika nak pergi solat subuh ke masjid lah. Subuh kita semua buat, ataupun pada waktu-waktu yang lain. Nabi kata, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa atini nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, mataku cahaya, telingaku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya. Berikan cahaya kepadaku. Doa ini. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ialah setiap komen-komen yang negatif sebenarnya boleh membawa kepada positif, iaitu kita jadikan ia sebagai sesuatu yang positif untuk kita ubah diri kita. Orang kata, ustaz ni gini ya, kita kena ubah menjadi yang terbaik. Awak ni macam ni ya, kita ubah jadi yang sebaik mungkin, insya-Allah. Maaf ada masa sikit untuk sarapan pada pagi ini. Terima kasih sudi hadir kuliah saya dan memakmurkan rumah Allah. Moga-moga benarlah tempat ini merupakan tempat yang memberikan kedamaian dan keharmonian dalam jiwa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.